والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, apa khabar semua? Didoakan mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang dihormati juga dikasihi dan disayangi. Sama-sama kita ikhlaskan niat kita pada malam ini berada dalam majlis ini lillahi ta'ala. Sama-sama kita perbaharui hati, niat di dalam hati kita lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah. Dan syukur Allah permudahkan kita untuk mendengar video dan suara yang jelas. Saya tengok daripada video jelas, daripada Meru, daripada Cemor, ada daripada Besut Terengganu, ada dari Singapura, ada sebahagian kawan saya daripada UK. Tu dia dah berapa tahun dia ada di sana tu, berada di sana. Mudah-mudahan malam ini adalah malam penuh dengan keberkatan dan dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan sambung perbincangan kita dan pembacaan kita. Kita tackle 4 perkara saya sebutkan. Yang pertama, baca Quran, B. Kemudian kita tengok pada tajwid sedikit. Kemudian ada tadabbur. Dan kemudian kita lihat pada insya-Allah doa yang kita boleh ambil. Kak Roziah ni dekat Eskimo. Eskimo mana ni wallahualam. Baik. Hari ini kita akan sambung, kita akan pindah surah malam, surah An-Naba. Kita tak selesaikan satu surah. Hari ini kita, sebagaimana saya maklumkan, kita hanya ambil beberapa ayat sahaja, tidak berturut dan tidak ikut susunan. Mungkin besok di juzuk yang pertama, mungkin juzuk yang kelima, mungkin mana-mana, tengok pada kesesuaian keadaan. Cuma semalam pembelajaran kita ada menyentuh berkenaan dengan hukum simple. Ingat saya sebut, penyampaian saya bukan berdasarkan kepada istilah-istilah ilmu sangat. Saya hanya menggunakan bahasa santai. Pada masa yang sama, menggunakan bahasa santai ataupun istilah saya guna bahasa kampung. Contoh malam mad asli, kita sebut macam mana kita nak kenal mad asli. Alif kosong sebelumnya berbaris atas. Kan gitu kan semalam? Kita sebut alif kosong sebelumnya berbaris atas. Waw kosong sebelumnya berbaris bawah. Waw kosong sebelumnya baris depan. Ya kosong sebelumnya baris bawah. Bahasa mudah lah untuk kita faham. Jadi saya tunjukkan sekali lagi sebelum kita mulakan bacaan kita. Saya tak pasti skrin tuan-tuan yang tengok di handphone tu jelas ke tak jelas tulisan saya. Saya cuba berada di tengah-tengah skrin supaya kita tak terlepas pandang. Jadi semalam saya sebutkan alif kosong sebelumnya berbaris atas. Jadi sini mungkin huruf apa-apalah kita sebut mad asli. Dan kita sebut waw kosong. Kosong tu maknanya tidak ada apa-apa tanda. Sebelumnya berbaris depan. Itu kan? Sini tak kira lah huruf ba ke, bu ke, tu ke, su ke, ju ke. Dan yang ketiga semalam kita tengok huruf ya. Sama ada ya tu bertitik ataupun tak ada titik. Yang mana atas dia kosong. Tak ada apa-apa tanda. Dan sebelumnya berbaris bawah. Senang kita panggil mad asli ataupun namanya mad tabi'i. Hari ini kita akan sambung juga mad asli juga. Tapi kita akan tengok ada jenis mad asli yang mana bila kita baca sambung tak ada mad asli. Tapi kita berhenti baru ada jadi mad asli dia. Bacaan mad asli tu ada. Tapi sambung tak ada. Ada juga ayat bila kita berhenti tak ada mad asli. Tapi bila kita sambung saja, dia ada mad asli kat situ. Jadi ada dua perpecahan tu. Ada bentuk yang macam tu. Dan ada juga mad asli dalam bentuk huruf. Yang ini insya-Allah hari ini kita akan tengok. Dan sebahagian contoh tu kita akan ambil daripada surah Abasa yang kita pelajari hari ini. Yang mana kita cuba pecahkan bahagian. Walaupun nanti nama dia ada nama baru. Ada nama maksilah, ada nama ma'iwat. Kita, macam saya sebut, saya guna bahasa kampung, pecahkan untuk senang kenal dulu. Kemudian daripada mad asli dia jadi nama baru mad iwad ke, kemudian dia jadi nama mad silah ke, itu cerita main. Kita kadang pening sangat nama mad, lalah hujungnya mad apa ni? Allahu Akbar, tak tahu. Lalah dia kata ni mad rempit. Okey, kita nak tengok pada bentuknya supaya kita mudah kenal saja. Okey, baik. Sekarang
Kita terus kepada usaha kita yang pertama, iaitu kita pergi kepada surah Abasa pada muka surat 585 untuk kita mulakan bacaan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kefasihan lidah, dikurniakan kepada kita penghayatan dan pemahaman yang tinggi, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, masing-masing kena bersedia. Muka surat 585. Satu muka surat insya-Allah, daripada ayat pertama sampai akhir surah ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam saya ada beritahu kan. Saya kata mad asli ni mesti panjang dia berapa harakat? Panjang dia mesti 2 harakat. 2.0. Maknanya bukan 2.2, bukan 2.3, bukan 2.4 dan sebagainya. Dan saya contohkan, biasanya kalau kita dengar bacaan kanak-kanak di sekolah rendah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah, lah dia dekat situ. Sebenarnya dia lebih 2.6 ataupun mungkin 2.4. Ma dia tu lebih 2.4, 2.6. Jadi kurang fasih dan kurang tepat. Panjang dia 2 saja. Bismillahirrahmanirrahim. 2 saja. Baik, kita pergi terus. Kita ulang semula pada Bismillah dan kemudian masuk pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sama juga dekat sini ni 2 harakat. Jadi jangan ada orang baca an ja'ahul a'ma. Itu lebih. Itu 2.5. Saya contoh lagi sekali. 2.5. An ja'ahul a'ma. Itu lebih tu. 2.5, 2.4. Dia 2 saja. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ni pun 2 juga ni. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Saya ulang ayat 7. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Ini pun sama 2 harakat, 2 harakat. Ujung ni banyak 2 harakat ni. Kalau kita perhatikan ni sampai ayat 10 Kita perhatikan tawalla. Jangan tawalla. Lebih. Sama juga kalau orang baca surah Ad-Duha. Wad-Duha. 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 2 harakat ujung dia. Ni sama. Wa tawalla al-a'ma yazzakka. Kalau kat sini ayat 4, fatanfa'ahu adh-dhikra. 2 harakat. Ujung ni 2 je. Kemudian man istaghna.
man istaghna. Dua harakat kat sini. Cantik. Kemudian di sini tasadda. Tasadda. Dua harakat. Kemudian di sini alla yazzakka. Sampai di sini ujung ayat yang ke-8. Yas'a. 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 Sampai ayat yang ke-9. Yakhsha. Kemudian masuk ayat yang ke-10 dan kita teruskan ayat yang ke-11. Baik, kita tengok ayat 10. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. Dua harakat ni. Nanti kita pecahkan. Kita akan tunjukkan dia punya pecahan. Saya ulang. Pada ayat yang ke-25. Perhatikan. Anna. Na ni pun dua harakat juga. Kenapa? Ada alif kosong sebelumnya berbaris atas. Alif kosong. Tengok atas alif ni kosong. Tak ada tanda apa-apa. Yang sabdu ni atas nun. Baris ni juga atas nun. Atas alif ada apa? Kosong. Anna sababna al-ma'a sabba. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. Lihat di sini ada mad asli juga. فأنبتنا. Na alif kosong sebelumnya baris atas. Fi. Ya kosong. Nampak atas dia ya kosong. Tak ada apa-apa. Ya kosong sebelumnya baris bawah. Ha. Alif kosong sebelumnya baris atas. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة
Ulaika humul kafaratul fajarah. Jelas? Kita dah selesai dulu bacaan sekali jalan dulu. Wah, ada kawan saya ni namanya Laith Makahli. Oh, ni daripada Jordan ni, Arab daripada Jordan. Oh, ada juga sama dengan kita pada pertemuan kita pada malam ni. Baik, perhatikan tadi. Ada beberapa tempat sebagai ulang kaji kita mad asli yang semalam. Cuma hari ni saya nak tunjuk mad asli ataupun kita sebut dengan nama mad tabi'i, tapi kita nak pecahkan dia dalam bentuk kalimah, dan kita nak tunjuk dia dalam bentuk perkataan. Nama Laith Makahli tu. Assalamualaikum, dia kata. Saya reply sekejap ni, daripada Jordan ni. Arab daripada Jordan. Hari tu saya pergi Al-Aqsa dengan dia. Pergi Jordan dengan beliau. Beliau bawa ke round di sekitar Jordan. Waalaikumsalam. Laith Makahli. Baik, saya nak tunjuk ada bentuk dia. Okey, perhatikan kat sini. Bismillah. Kita tengok sini. Mudah-mudahan dapat jelas tulisan saya. Okey, sekarang saya tunjukkan ni. Saya tuliskan ini. Sekejap. Mudah-mudahan dia dapat jelas ni. Kadang-kadang video ni dia macam blur-blur sikit. Okey. Mad asli, ataupun kita sebut mad tabi'i. Kadang-kadang mad asli ni dia datang dalam bentuk kalimah, ataupun kita sebut kalimi. Tulisan saya jelas? Kita mudah faham. Ingat macam ni je, insya-Allah dia okey. Insya-Allah dia okey. Baik. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk harfi. Bentuknya bentuk harfi. Okey, kalimi, harfi. Ni mad asli ni. Ini macam bentuk, macam istilah ilmu sangatlah. Saya abaikan dia punya istilah. Saya cuma nak tunjuk je. Jangan dihafal. Jangan pening-pening. Okey. Kalimi maknanya kalimah. Bentuk dia perkataan. Baik. Kalimi ni saya bentukkan dua contoh. Yang mana ada perkataan bila kita henti ataupun wakaf. Saya guna perkataan bahasa Melayu bahasa kampung saya. Bila kita berhenti saja, dia jadi mad asli. Ada mad asli, maknanya dua harakat. Bila kita berhenti je, dia hukum dia ialah hukum mad asli. Nama dia kemudian berubah jadi mad iwad ke mad apa ke, tu nanti kemudian kita cerita. Tapi saya nak cerita, ada bentuk perkataan, kita kena hati-hati. Bila kita baca terus, tak nampak mad asli dia. Tapi bila kita berhenti je, samalah, mad asli lah. Dia punya panjang dia 2 harakat lah. Okey, ada 3 bentuk. Okey, perhatikan. Bentuk yang pertama. Okey, tengok. Sini. Bentuk yang pertama, kita tengok contoh pada ayat Quran kita tadi. Perhatikan, tengok di sini pada ayat 26. 26. Tengok 26, mana 26. Okey, di sini 26. Okey, perhatikan. Ada mad asli yang mana bentuk dia, kalau dibaca sambung, tak ada mad asli dia. Kalau diberhenti, baru ada. Okey, tengok. Kalimahnya kat mana? Perkataan ni. Bila kita sambung, tak ada mad asli dia. Contoh, thumma syaqaqnal nal. Kita terus masuk. Tak ada mad asli. Tak ada mad asli. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Nal. Terus masuk. Jangan nal. Oh, mentang-mentang ada alif 2 kat sini, pandai-pandai dia panjang. Tak ada. Dia terus je. Thumma syaqaqnal. Terus nal. Mana mad asli? Mad asli tak ada. Sebab ketika ini mad asli disambung dengan hamzah wasal. Tak payahlah ingat pun tak apa. Senang cerita, dia sambung dengan hamzah wasal, sambung kepada lam. Kemudian maknanya dia terus saja baca. Tapi ada tak mad asli dia? Ada. Masa bila? Masa waqaf. Masa kita berhenti. Contoh, berhenti dekat na. Thumma syaqaqna. Ada balik mad asli dia. Thumma syaqaqna. Hidup balik mad asli dia.
Ini bentuk mad asli yang dia ada ketika kita wakaf. Ketika kita berhenti dia ada. Tapi bila sambung, dia hilang. Ada bukan contoh satu saja. Ada. Kita cuba tengok sini. Perhatikan kat sini. Ayat 25. Anna sababnal nal. Anna sababnal. Terus masuk. Nal. Walaupun ada alif, jangan kita baca anna sababnal. Tak ada. Dia terus masuk saja pada huruf lam. Okey. Tetapi tempat ini nun alif dia akan hidup mad asli dia apabila kita wakaf di situ. Anna sababna. Na ni kembali dua harakat bila kita berhenti. Senang cerita, ada mad asli bila bentuk dia. Berhenti je, ada. Sambung, hilang. Ada yang bentuk dia macam tu. Itu contoh yang pertama. Baik. Contoh kedua. Ada juga contoh yang lain. Contoh yang lain ialah, tapi dia ada nama istilah lain lah. Nama dia mad iwan. Tak apa. Saya kenalkan saja berhenti dia. Bentuk dia. Apabila dia tu adalah tanwin, baris atas, huruf selain ta dan hamzah, dia berada di hujung ayat. Cuba tengok ni. Tengok perkataan ni. Dr. Aminatul Zuhariyah, dia tanya, Ustaz, boleh ke berhenti kat anna sababna tadi tu? Boleh ke berhenti kat anna sababna? Jawapan dia ialah, jangan berhenti kat situ. Berhenti kat situ tadi, yang saya tunjuk tu. Jangan berhenti kat situ. Contoh, anna sababna. Ustaz, tadi Ustaz cakap kalau berhenti dekat situ, boleh ke berhenti kat situ? Saya jawab, jangan berhenti kat situ. Siapa suruh berhenti? Habis dah Ustaz cakap cara berhenti. Saya cakap sekiranya berhenti, cara dia ialah itu cara dia. Kalau dah tak boleh Ustaz, kenapa Ustaz tunjuk cara berhenti? Jawapan dia ialah kita tak tahu. Kadang-kadang kita berhenti kerana ittirari, kerana terpaksa. Contoh. Tiba-tiba tersedak nafas. Tiba-tiba tak cukup nafas. Tiba-tiba ada serangga masuk kat dalam mata kita. Maka ketika kita dalam keadaan terpaksa memberhentikan bacaan, nak berhenti macam mana? Walaupun pada tempat tu sebenarnya tak boleh berhenti. Contoh senang macam ni. Saya bawa satu contoh. Kita bawa kereta. Highway, nak pergi Kuala Lumpur. Jalan-jalan bawa kereta. Dekat tengah-tengah highway ni, daripada Skudai, kalau saya duduk di sini Skudai, sampai Kuala Lumpur, tol Sungai Besi, ada tak tempat yang kita boleh berhenti? Jawapan dia ada. Kat mana? R&R. Dekat mana? Tempat sentian sebelah. Itu tempat berhenti. Boleh tak kita suka-suka makan, minum-minum dekat tepi jalan, dekat betul-betul divider tu, tepi tu? Jawapan dia tak boleh. Jangan. Itu bukan tempat berhenti. Okey. Tapi, walaupun itu bukan tempat berhenti, katalah tiba-tiba tayar bocor. Nak berhenti kat mana? Jawapan dia ialah, jangan berhenti tengah jalan. Slow-slow, empit, masuk lorong kecemasan. Itu bukan tempat berehat. Tapi dah terdesak kena berhenti, maka berhentilah tepi jalan. Berhenti dia sekurang-kurangnya berhenti dengan cara yang betul. Walaupun tempat tu bukan tempat yang elok untuk berhenti, sekiranya kita dalam keadaan biasa dan sihat. Tu senang cerita. Kita terpaksa, batuk ke apa ke. Jadi, bila kita belajar cara berhenti, bukan maknanya tempat itu bagus berhenti dan tempat itu boleh berhenti. Tak. Tetapi belajar untuk berhenti di setiap hujung kalimah. Macam mana nak berhenti, ketika mana perlu berhenti dekat situ. Mungkin ada orang nafas dia tak cukup. Setiap satu perkataan habis nafas. Satu perkataan habis nafas. Dia dikurniakan oleh Allah nafas yang pendek. Maka dia nak baca, maka dia kena tahu macam mana dia nak berhenti pada setiap kalimah yang dia nak berhenti. Senang cerita gitu. Tapi kalau tanya, jangan berhenti dekat tepi jalan. Tunggu sampai R&R, dekat tempat wakaf kepala ayat, baru berhenti. Itu berhenti yang paling baik. Tapi kalau dah terdesak, ada cara berhenti. Okey, itu contoh bentuk dia lah. Okey. Senang. Saya bahasa kampung bukan bahasa ilmu sangat ni. Jangan marah. Kalau ada orang kata, Ustaz, yang bagus kan bahasa ilmu, guna kitab. Betul. Habis kenapa Ustaz tak guna kitab? Nanti saya bagi pautan ustaz-ustaz yang lain, ikuti live mereka. Mereka guna pakai kitab, lagi mantap. Habis Ustaz tak pakai kitab? Saya kan dah kata, saya bahasa kampung. Untuk senang faham dulu.
Okey, baik. Kalimah yang ketiga. Yang mana kalau kita berhenti saja, dia ada panjang. Oh, dekat yang ni surah ni tak ada lah. Surah ni dia tak ada lah, seingat saya lah. Saya bawa tuan-tuan, perempuan semua pergi dekat muka surat 603. 603. Ni sembang orang kampung ni yang marah. 603, cepat. 603. Kita tak ada masa ni. Saya dah janji ni, paling lama 45 minit. Ada yang sebenarnya waktu pukul 9.30 dia, waktu tidur dia. Dia kata, Ustaz, saya dah lajak 15 minit. 9.45 habis je, saya nak tutup mata. Okey, baik. Sekarang tengok muka surat 603. Cepat. Tengok surah Al-Kafirun atas. Kita tak ada masa banyak. Ayat 4. Perhatikan, ayat 4. Ayat 4. Atas ni. Tolong. Tengok ni. Ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Saya ulang. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Nampak tu? Wala ana perkataan ana tu kan ada alif. Atas dia ada bulatan. Bulat tegak tu. Bulat tegak, bentuk tegak itu tapi dia menegak itu. Bulat. Tu kan ada tu kan. Ini kalau kita baca sambung, mana ada mad asli? Wala ana alif itu ada pada tulisan, tiada pada bacaan ketika wasal. Tapi bila kita berhenti saja, wala ana, dia jadi mad asli. Dia jadi alif kosong sebelumnya baris atas. Wala ana. Dia jadi mad asli. Jadi ada dua harakat kat situ. Ustaz, kenapa berhenti kat situ? Jawapan dia, saya tak berhenti kat situ. Ustaz, kan makna dia belum sempurna. Betul dan tepat. Maknanya belum sempurna. Dia kena selesaikan baru faham makna dia. Tergantung ayat tu. Tergantung dan tak faham. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Tapi sekiranya nafas kita memang tak cukup dan perlu kepada berhenti, maka kita berhenti dengan panjang 2 harakat. Okey? Jadi dia jadi tajuk dia apa? Jadi tajuk cerita saya ni apa? Tajuk cerita saya ni ada mad asli yang mana bila berhenti baru timbul cerita mad asli dia. Contoh tadi apa? Sababna. Dia masuk alif lam. Sababnal ma'a. Ni bila berhenti kat sini jadi mad asli. Yang kedua, sabba. Ni ujung ayat tadi. Asalnya sabban. Tapi bila berhenti, sabba. Bila berhenti baru nampak bentuk dia mad asli 2 harakat. Bila berhenti Nanti ada nama barulah, mad iwad ke apa nanti. Nama istilah nanti. Kita cerita bahasa kampung dulu. Yang ketiga, kalimah yang mana di atas dia ada alif yang bulat dia lonjong. Bukan bulat dia sengit. Bulat dia begitu. Kita sebut dia bulat dia lonjong gitu kan. Kalimah ni, bila kita wakaf, bila berhenti ada mad asli. Bila berhenti ada mad asli. Ini bentuk sahajalah ya. Bentuk sahaja. Senang. Boleh faham tak? Boleh faham ni? InsyaAllah lah. Boleh faham lah. Dan sebenarnya kita baca sebelum ni pun dah okey. Ada tempat. Ni rahsia. Ada tempat. Kita berhenti. Tak ada pula mad asli. Terbalik. Bila kita sambung baru ada mad asli. Bila kita sambung baru ada mad asli. Okey, kembali semula. Tadi, muka surat berapa tadi? 585. Buka balik semula 585. Buka balik semula 585. Kita tengok. Okey, 585. Tadi saya kata ada tempat bila berhenti je ada cerita mad asli. Sekarang ni ada tempat bila sambung baru mad asli. Bila apa? Sambung. Tadi bila henti baru ada cerita mad asli. 1, 2, 3. Sekarang ada yang tempat bila sambung. Ni saya tulis ni. Tahu tak eja sambung? S-A-M-B-U-N-G. Sambung. Bila sambung, bahasa Arab wasal lah Ustaz. Wasal.
Yelah, awak orang Arab, saya orang kampung. Saya guna bila sambung. Awak guna bahasa wasal, betul lah tu. Bila sambung, baru ada mad asli. Contohnya apa? Okey, tengok balik semula. Contohnya bila ada tentang dia nama dia ha'ud dhamir ke apa tu, nanti pening Tengok sini je lah bentuk dia. Saya tak nak banyakkan istilah. Tengok dekat sini ayat 17. Come on. Ayat 17. Tengok di sini. Ayatnya ialah thummas sabila yassarah. Wakaf kan? Berhenti kan? Bila berhenti, yassarah ni hak dhamir. Kalau dalam bahasa Arab ni hak kata ganti nama. Hak dhamir. Baik. Ni, kata ganti nama ni, bila kita berhenti, tak ada mad asli. Yassarah. Selesai. Tapi kalau kita wasal, wasal, sambung. Bila kita sambung, dia akan ada hukum mad asli dia. Bila kita sambung, ada hukum mad asli dia. Mana hukum mad asli dia? Cuba baca sambung. Thumma sabila yassarahu thumma yassarahu thumma. Ni yassarahu hu. Wow ni, wow kecil tu. Kan nampak tu kan wow kecil. Nampak tak wow kecil? Wow kecil tu, dia tu dikira sebagai tak termasuk huruf Quran. Tetapi dia masuk dalam kategori resam Quran. Ustaz, apa resam Quran? Yang saya tahu resam Osmani dengan resam padi, makin tunduk, makin berisi, makin tunduk. Nanti kita ceritalah rasmul Quran bab lain. Sekarang saya nak cerita ialah huruf dia yang sebenarnya ha saja. Wow kecil tu ulama tambah. Kerana ketika mana sahabat Nabi bertalaki dengan Rasulullah, mana tempat itu dibaca panjang. Bila tempat tu dibaca panjang, kita perlu kepada tanda yang menunjukkan bila wasal dia dibaca panjang. Lalu tandalah waw kecil. Yassarahu thumma yassarahu. Maknanya ketika sambung baru nampak dia punya mad asli. Waw atasnya kosong, sebelumnya baris atas. Tentang nama baru kemudian dia jadi mad silah qasirah ke mad silah tawilah bila jumpa, itu lain cerita. Lain masa nanti kita cerita. Kita cerita bab asas dan mudah dulu untuk kita bahasa faham. Okey, senang cerita. Itu bila kita sambung, ada mad asli. Sambung, ada mad asli. Tengok ni. Ayat 17. Ayat 20. Maaf, ayat 17 pula. Ayat 20. Thumma sabila yassarahu thumma. Kan ada mad asli tu, 2 harakat. Sebab sambung. Yang 3 tadi. Yang 3 tadi, sebab dia berhenti, ada mad asli. Sebab dia berhenti kat sini, ada mad asli. Sebab dia berhenti kat sini, ada mad asli. Yang ini saya sebut bila dia ha'ud dhamir. Contoh, thumma sabila yassarahu. Tapi waw kecil. Waw kecil je. Yassarahu thumma. Maknanya dia jadi mad asli kalau sambung. Tapi kalau wakaf berhenti, thumma sabila yassarah. Okey, selesai. Satu lagi. Come on, satu lagi bang. Satu lagi ni yang biasa kadang-kadang orang ulama-ulama kita sebenarnya. Dia ginilah senang cerita. Kita faham gini. Hukum tajwid Nabi baca pada sahabat, dah set semua hukum tajwid semua ada. Panjang, pendek, dengung, atas, bawah, semua dah ada. Cuma nama Rasulullah tak beri. Ini mak asli ya. Ini mak asli, yang ni orang asli. Oh tak ada. Tak ada beri nama. Tapi bila sahabat Nabi dengar, mereka serap terus dalam pemahaman hati, ingat terus dan mereka baca. Kemudian ulama kemudian dia perhati. Bila waw saja atas kosong baris depan mesti 2 harakat. Lalu mereka buat kaedah. Sekiranya begini maka 2. Sekiranya begini maka dia tak jadi 2. Dia hilang mak asli dia sebab dia wakaf, sebab dia gini. Kemudian baru ulama bagi nama. Sebab tu belajar Quran dan membacanya dengan bertajwid, membaca Quran dengan bertajwid, hukum dia wajib fardu ain. Tapi menghafal nama-nama tajwid, ini mad asli, ni mad apa, jawapannya fardu kifayah. Jadi kalau kita
baca Quran, mungkin kita tak ingat nama hukum. Macam orang dulu kan, sini dengung sini panjang sini dengung sini panjang. Orang dulu, dia tahu dengung panjang. Dia tahu betul ke salah. Tapi kalau tanya nama dia tak tahu. Tak mengapa. Yang penting dia baca betul. Atau baca betul Tapi kalau kita ada kebolehan mengenali nama dia, alangkah terlalulah bagi dan bagus. Satu lagi, Perhatikan. Jangan lupa tolong like dan share. Mungkin hari ni kawan kita tak tempat nak tengok dan sebagainya. Dia boleh tengok rakaman nanti. Tapi pada masa yang sama, mudah-mudahan kawan-kawan kita, hari ni kawan-kawan kita paling jauh saya tengok tadi, Jordan, daripada UK pun dapat sama-sama kita. Barakallahu fikum. Yang kedua, kita tengok yang biasanya di hujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimi kan? Dia kalau berhenti tak ada mad asli. Nama dia mad arid lisukun. Tak payah ingat nama pun tak apa. Lupakan je, buat sementara ni lupakan aja. Tapi bila dia kat sini, bila kita sambung. Contoh, tengok sini, ayat yang pertama, perhatikan. Tengok atas dulu. Oh, dia tengok kat bawah, dia sibuk nak menaip dulu. Sabar, tengok atas ni dulu. Atas ni dulu. Like kejap lagi. Terima kasih. Lihat, dah like tu dah, mudah-mudahan barakahnya ada. Baik, tengok sini Bismillahirrahmanirrahim. Dia him. Tentang dia 2, 4, 6 tu nanti kemudian kita cerita. Tapi bila kita wakaf berhenti, tak ada cerita mad asli. Nama dia nanti mad arid lisukun. Tapi kalau kita sambung, terus ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Nirrahimi aba. Bila sambung saja hi ni, maka jadilah dia mad asli. Iaitu apa? Ya kosong sebelumnya baris bawah. Kenapa jadi mad asli? Sebab bacaan dia sambung kepada kalimah ayat yang seterusnya, kalimah yang seterusnya. Abasa wa tawalla. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa. Rahimi abasa. Kenapa hi ni nama dia mad asli? Sebab sedang dibaca sambung dengan ayat selanjutnya. Tapi kalau berhenti, Bismillahirrahmanirrahim, kita tak sebut dia mad asli. Nanti dia ada nama lain. Nama dia mad arid disukun. Senang cerita, ada bentuk kalimah. Saya bebel panjang-panjang ni, faham ke tak faham? Boleh faham ke tak boleh faham? Nak tanya ni, dengar ke tak dengar? Wallahualam. Saya takut saya yang cakap, saya sendiri tak faham. Wallahualam. Baik, jelas suara saya? Mudah-mudahan insya-Allah kita jelas kat situ Tapi kan saya ada pecah lain kan? Saya ada pecah tadi. Mad asli ada bentuk kalimah, ada juga nanti bentuk harfi, bentuk huruf. Huruf ni dia agak suspend sikit. Bila kita nak cerita, besoklah insya-Allah. Besok insya-Allah kita akan cerita. Cuma kita nak ambil manfaat daripada sebahagian ayat yang kita baca, iaitu nikmat. Salah satu nikmat yang Allah beri adalah nikmat buah-buahan. Cuba tengok pada ayat 27. Fa'ambatna fiha habba, dan kami tumbuhkan di atas muka bumi itu biji-bijian. Habba, itu nama dia habbatus sauda, biji-bijian hitam. Allah berikan biji-bijian. Wa inaba, dan Allah berikan kita pada anggur. Wa qabba, dan sayur-sayuran. Wa zaituna, dan juga buah zaitun. Ni buah yang barakah. Buah yang barakah. Dalam Quran disebut pohon yang barakah, buah yang barakah. Zaitun ni, buah zaitun ni, Rasulullah pesan, kulu zait, makanlah buah zaitun, waddahinu bihi, dan kamu berlumurlah diri kamu dengan minyak dia. Dengan minyak dia. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhla, dan Allah kurniakan, tumbuhkan daripada bumi itu keluar pohon korma. Wa hadaiq, dan kebun-kebun ghulba yang rindang. Wa fakihatan wa abba, dan juga buah-buahan yang macam-macam.
wa abba, dan juga rumput-rumputan, wa mata'an lakum. Semua tu tujuan dia apa? Semua tu yang dibagi buah-buahan kurma, dibagi anggur, nikmat-nikmat yang bentuk buah-buahan yang banyak ni, mata'an lakum wa li an'amikum, dan dia adalah untuk kesenangan untuk kamu dan juga binatang-binatang haiwan ternakan kamu. Jadi bila itu dalam bentuk, salah satu bentuk kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitu nikmat buah-buahan, nikmat biji-bijian, nikmat tumbuh-tumbuhan. Sebab tu kita berbudilah dengan tanah. Siapa yang ada kemampuan menanam pokok dan sebagainya, tanamlah pokok. Kerana dalam satu mafhum hadis, kalau besok pokok tu dia tumbuh buah-buahan, walaupun buah-buahan tu nanti mungkin saja dimakan oleh binatang-binatang, tetapi jangan kita rasa keberatan lah. Ni musim durian ni. Musim durian. Bila musim durian tempat kita, durian tempat isteri saya tu, durian kena angkut dengan tupai. Tupai makan. Redha je lah. Alhamdulillah. Sebab dia akan jadi sedekah. Jadi pahala apa? Pahala sedekah. Redha, tak ada masalah. Tapi kalau kita ada kemampuan, tanamlah pohon-pohon buah-buahan. Sebab dia manfaat dia banyak. Sebab tu kata salah seorang ulama salaf, dia kata apa? Kalau aku tahu besok aku akan meninggal dunia, hari ni aku tanam pokok. Kalau aku tahu, sebenarnya kita tak tahu ajal kita. Kalau aku tahu bahawa besok adalah hari kematian aku, maka hari ni aku buat apa? Tanam pokok. Kenapa tanam pokok? Kenapa dia tak sebut tentang benda-benda lain lah? Amal soleh yang lain banyak. Kenapa tanam pokok? Sebab tanam pokok ni, walaupun kita dah meninggal, maka setiap yang pokok yang keluar tu, buah-buahan yang keluar, siapa pun yang makan, orang ke siapa ke, hatta binatang, dia akan jadi pahala sedekah buat kita. Sebab tu dia namanya tanam pokok. Khusus kat sini, nikmat buah-buahan. Baik. Tanam pokok, ceritanya tanam pokok. Tapi jangan bimbanglah kalau binatang ambil. Binatang ambil ni, memang dia jadi rezeki dia, satu. Yang kedua, jadi pahala untuk kita. Dan dia bukan buat kejahatan. Dia kalau yang jahat, orang. Orang kalau curi durian, dia bawa guni. Tapi kalau tupai, dia masuk kebun orang. InsyaAllah, tupai tak akan bawa guni. Pernah tengok tupai masuk kebun orang, bawa guni, kumpul durian, dia bawa balik? Tak ada. Dia makan untuk keperluan perut dia yang kecil, lepas tu dia balik. Itu tupai. Baik, kita tengok sebagai penutup doa kita pada durian kena curi, Ustaz. Kalau kena curi tu, wallahu alam, kita redha sajalah. Mungkin penjagaan kita ke apa ke. Okey, kita tengok muka surat 20 surah Al-Baqarah. Sila buka. Sebelum kita tutup, kita dah sampai kepada masa kita ni, lagi 2 minit. Tengok muka surat 20. Silakan. Muka surat 20. Semalam kita tengok doa pada ayat 127. Iaitu doa dia, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Habis baca Quran ni, jangan lupa habis je live ni, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Bacalah. Selesai kita melaksanakan amal ibadah, Rabbana taqabbal minna. Saya pun kena doa juga, ya Allah, terimalah amalan saya. Saya tak tahu live ni saya buat kerana apa. Mungkin dalam hati kerana itu, kerana ini, kerana supaya orang kenal, kerana supaya orang tahu, kerana nak tunjukkan saya pandai Quran. Mana saya tahu? Ataupun nak tunjukkan saya pandai tafsir, saya pandai ni, mana saya tahu? Walaupun sebenarnya tak berapa pandai. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Kita mohon, ya Rabbana taqabbal minna. Terimalah. Okey, ini doa yang semalam. Kita sambung sikit, satu lagi doa, tapi kita tak ambil semua ayat. Rabbana, wahai Tuhan kami, waja'alna, jadikanlah kami, ni doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, jadikan kami muslimaini. Muslimaini, kenapa tak muslimin, muslimain? Sebab dia dua orang, tata bahasa dia muslimain. Jadikan kami dua orang muslim yang menyandar diri kepadamu, ya Allah, laka, wa min zurriyatina, dan daripada zuriat keturunan kami juga, ummatan muslimatan lak, juga umat yang berserah diri, iaitu orang Islam yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi, Nabi Ibrahim dan juga Nabi-Nabi yang lain tunjuk kepada kita, kalau kita doa, jangan lupa doakan sekali anak zuriat cucu kita. Nabi Ibrahim ni doakan anak zuriat cucu sekali. Zuriat keturunan kita. Jadi, hari ni kita ambil sampai sini saja. Rabbana waja'alna muslimaini. Kita tukar sikit. Muslimina. Ustaz, boleh ke tukar-tukar ayat Quran? Ada. Boleh. Boleh dengan catatan, ada cara dia. Dia nama dia kaedah iktibas.
Apa tu Ustaz? Nantilah kita cerita dalam kesempatan yang lain. Tapi mengubah kata ganti nama, mengubah bilangan untuk saya, untuk kami dan apa, walaupun ambil daripada ayat Quran, bukan menjadi satu kesalahan. Ada orang kata, Ustaz, jangan ubah, itu ayat Quran. Ini termasuk dosa mengubah ayat Quran. Nanti dulu sabar. Awak mungkin baru belajar satu kitab. Saya taklah banyak belajar kitab. Tapi nak cerita, boleh. Ya Allah, jadikan kami muslimina laka, iaitu orang-orang yang menyerah diri kepadamu, ya Allah. Wa min zurriyatina, dan daripada zuriat kami juga ummatan muslimatan lak, iaitu zuriat yang menyerahkan diri kepadamu. Sampai sini. Okey. Sama-sama kita baca. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Kita ambil sikit saja. Saya ulang. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Kita bukan baca ayat Quran Kita baca doa yang asasnya diambil daripada ayat Quran. Sebab tu saya baca muslimina. Kalau betul-betul ayat Quran, jangan baca muslimin. Kalau ayat Quran, kita kena baca apa? Muslimaini laka wa min dhurriyyatina. Sekarang kita ambil cuma lafaz doa itu saja. Dan kita ambil, bila kita nak baca, kita boleh baca Rabbana waj'alna, jadikanlah kami muslimina laka, muslimina. Kat sini ni kan? Ubah sikit. Mim baris bawah, nun baris atas. Bukan ubah ayat Quran. Ni dengar betul-betul ni. Bukan ubah ayat Quran. Tapi ambil ayat Quran untuk kita jadikan doa. Cuma kata ganti diri dia kita ubah, sesuaikan doa tu kita yang nak baca. Tu. Faham tu? Okey. Kalau tak ada anak, macam mana nak ubah ayat? Kalau tak ada anak, tak ada masalah. Doa saja. Daripada zuriat keturunan kita. Macam mana dia dirangkumkan dalam kategori zuriat keturunan kita, serahkan saja kepada Allah. Tak ada masalah. Walaupun kita mungkin belum memiliki anak ataupun tidak ada anak dan sebagainya. Tapi doakan saja zuriat keturunan kita. Okey? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh Allah, saya fikir itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Sila tinggalkan mesej di pesanan kat situ. Suara jelas ke tak jelas, video ada beri komen. Kalau gambar tak berapa jelas, ataupun tulisan saya yang berkaitan mat asli tadi ni, tulisannya tak berapa besar dan sebagainya. Kalau gambar kamera terbalik, memang tulisan nampak terbalik, tak ada masalah. Jadi InsyaAllah esok kita akan tengok macam mana mad asli dalam bentuk huruf. Dia sebenarnya huruf. Satu je huruf dia. Tapi dia jadi ada isu mad asli kat situ. Walaupun pada asalnya dia bukan mad asli. Ustaz, baca doa kena ada harakat ke Ustaz? Kena ada harakat lah. Harakat ada baris. Harakat tu maknanya baris ke panjang pendek? Saya nak faham ni. Kalau dalam bahasa Arab, harakat ada dua makna. Baris. Kalau baris perlu baca dengan baris. Kalau tak ada baris susah dan salah makna. Bahasa Arab ni ubah baris saja dah jadi lain makna. Jadi kalau dari segi dengung, kalau tak baca tanpa dengung pun tak mengapa. Yang penting baca dengung penting, tapi tak dua harakat, tak menepati harakat panjang pendek dia sepenuhnya pun tak mengapa kalau doa lah. Kalau baca ayat Quran mesti sepenuhnya bertajwid. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Sekiranya ada kekurangan, mohon ampun dan maaf. Sekiranya ada kelemahan, saya tinggal cek dekat situ kalau ada soalan. Kalau personal message saya pun tak apa. InsyaAllah nanti esok saya ambil masa selit-selit, saya terangkan sedikit. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Mohon ampun dan maaf kita terambil masa lebih sikit, 9.50 kan 50 minit. Jazakumullahu khairan katsira. Jumpa esok insyaAllah pada 9 malam. InsyaAllah 8.50 saya sudah mainkan video. Jadi siapa yang nak tag kawan-kawan, nak share dan sebagainya, boleh copy dan paste link tu, terus hantar ke kawan dalam masa 10 minit, tepat pukul 9 ataupun 9.1 minit, kita akan bermula Bismillahirrahmanirrahim dan kita akan cuba selesaikan pada 9.45. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan kelemahan dari Allah juga atas kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.